Saya akan menerangkan tentang pendarahan luaran. Pendarahan luaran bermaksud kerosakan pada dinding salur darah disertai dengan kerosakan pada kulit menyebabkan darah keluar dari badan dan jelas kelihatan daripada luka dikenali sebagai outer bleeding, iaitu terbuka. Jika anda sebagai pelaku pertolongan cemas yang menjumpai mangsa dengan keadaan sedemikian, maka anda mesti berhati-hati dengan melakukan bantuan kerana sebagai pembantu, anda mesti menganggap darah ini boleh menjangkiti anda. Pastikan anda memakai peralatan perlindungan diri, segera bersihkan darah yang melekat pada kedua-dua pakaian, badan dan peralatan anda. Berdasarkan salur darah yang terjejas, pendarahan luar ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, pendarahan arteri. Yang kedua, pendarahan vena. Yang ketiga, pendarahan kapilari. Pertama, saya akan menerangkan tentang pendarahan arteri. Pendarahan arteri boleh dicirikan dengan darah yang keluar berwarna merah cerah kerana mengandungi oksigen dan mengalir keluar secara memancut mengikut denyutan jantung. Pendarahan ini sukar dihentikan. Oleh itu, ia akan menyebabkan kehilangan darah amat cepat dan boleh menyebabkan kematian. Maka, ia mesti dipantau dan pendarahan perlu dikawal sehingga bantuan perubatan diperolehi. Yang kedua ialah pendarahan vena. Darah yang keluar berwarna merah gelap kerana mengandungi karbon dioksida dan mengalir keluar secara berterusan dan boleh menjadi banyak. Walaupun ia kelihatan luas dan banyak, tetapi umumnya pendarahan vena mudah dikawal. Tetapi, pendarahan vena ini juga berbahaya jika berterusan. Oleh itu, ia juga harus dihentikan dengan segera. Yang ketiga ialah pendarahan kapilari. Lelahan atau oozing berlaku di kawasan semua jenis luka yang berasal dari salur kapilari. Darah yang keluar biasanya merah terang seperti darah arteri atau ia juga boleh menjadi gelap seperti darah vena. Kehilangan darah pada umumnya sedikit sahaja kerana darah yang keluar perlahan disebabkan oleh salur kapilari yang merupakan salur darah terkecil. Kapilari pecah di bawah lapisan kulit menyebabkan pendarahan ke dalam tisu, iaitu lebam. Dalam kes pendarahan, ia biasanya akan membeku dengan sendirinya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah yang boleh digunakan untuk mengawal pendarahan luaran. Kaedah yang pertama ialah dengan tekanan tepat atau langsung. Apa yang anda patut lakukan ialah jangan buang masa untuk mencari barutan. Sebaliknya, letakkan tapak tangan anda dengan menggunakan sarung tangan getah atau sebarang bahan yang boleh melapik tangan anda dan tekan tepat di atas luka. Seterusnya, anda haruslah tekan sehingga pendarahan berhenti. Kemudian, tutup luka dengan balutan yang telah disteril atau balutan yang bersih untuk mengelakkan jangkitan kuman berlaku. Gunakan pembalut untuk membalut dan pastikan pendarahan pun telah berhenti. Kaedah yang kedua ialah dengan mengangkat anggota yang cedera untuk mempercepatkan pendarahan berhenti. Anggota yang luka perlu diangkat lebih tinggi dari paras jantung. Ia akan melambatkan aliran darah di kawasan mana luka berlaku dan mengurangkan pendarahan. Kaedah kedua ini boleh diguna pakai jika pendarahan berlaku pada tangan dan kaki. Jangan gunakan kaedah ini jika terdapat patah, objek tertikam atau kecederaan tulang belakang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rawatan pendarahan luaran. Yang pertama, bersihkan luka untuk mengelakkan luka tersebut dijangkiti oleh kuman yang boleh menyebabkan luka tersebut lambat untuk sembuh dan merebak ke kawasan lain. Yang kedua ialah kawal pendarahan dengan cara tekanan langsung atau tekanan tidak langsung. Yang ketiga ialah tinggikan anggota cedera. Yang keempat ialah perhatikan ABC. Yang kelima ialah perhatikan tanda-tanda renjatan. Yang keenam adalah memberikan kata-kata semangat kepada pesakit. Yang ketujuh ialah menghantar pesakit ke hospital untuk rawatan lanjut.